Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mam, ada soalan tentang puasa sunat ni, Mam. Okey, pagi dia kata pagi ni saya telah berniat puasa sunat Syawal, tapi menjelang tengah hari pula tu, seorang teman dia bersungguh-sungguh pula mengajak makan bersama, walaupun saya dah mengatakan yang saya ni tengah berpuasa sunat. Jadi adakah dibolehkan untuk saya membatalkan puasa tersebut? Tak, dia pernah berlaku. Sahabat Nabi ada 2 orang. Ni cerita yang masyhur lah. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda seorang lagi. Ni cerita masyhur lah. Jadi yang jamu makan tu dia kata, nah, aku jamu kau makan. Aku tak makan sebab aku puasa. Oh, okey. Jadi yang datang tu kata, aku tak akan makan. Kalau kau puasa, aku tak akan makan. Sebab tu kalau boleh kau buka puasa, sama-sama kita makan. Jadi akhirnya dua-dua orang tu buka puasa dan makan. Dan lepas daripada itu, mereka jumpa dengan Nabi. Nabi SAW bagi tahu apa yang dilakukan oleh kedua-dua orang itu adalah betul. Maksudnya, ini dalam bab puasa sunat tau, bukan puasa wajib tau. Okey, ya, tahu. Puasa wajib, kawan datang bawa nasi goreng, kita pun aku ikut sunat. Kau makan, aku makan. Kau makan, aku makan. Kan tak, ini puasa sunat. Kalau tetamu datang jauh, kita pun takut tetamu dalam mood terasa hati, ataupun tetamu kadang-kadang tak makan kerana kita tak makan. Jadi afdal kita meraihkan tetamu, ikramud duyuf, mengutamakan tetamu ni pahala yang besar. Maka kita boleh buka puasa. Tak ada masalah. Itu maksudnya haruslah boleh buka puasa, tak ada masalah. Tapi untuk kawan yang tadi yang mengajak dia makan tu tak menjadi salah untuk dia lah. Sebab kalau anda kata dia bagi kata dua macam kalau kau tak makan aku tak nak makan lah. Tak salah yang cakap tu. Kadang-kadang buatkan jauh, dia tak cakap pun, kadang-kadang dia tunjuk memek muka ke, dia rasa macam tak syok kawan ni puasa pula kan. Aku dah main jauh-jauh ni, tiba-tiba kenapa hari yang aku datang jauh-jauh kau puasa? Contoh. Kita kena tengok keadaan lah. Tak salah pun dia nak suruh buka lah kat aku ni, kita makan sekali-sekali saya sekala. Kau puasa sunat hari lain ya. Okey. Terima kasih, Mam. Baik. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angan dikuasakan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Sebagai tanda solidariti kepada para peniaga, Najib Asadok ingin memberikan 7 video strategi Facebook yang capai 10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info ditarik pelanggan lokal sekarang. Momentum. Wow. Nanti kan budak-budak sekolah nak naik sekolah Im. Kita kan menteri beritahu yang kalau dia orang tak ada pakaian sekolah, kasut ada kelonggaran kan. Mana boleh pakai baju biasalah kan. Alhamdulillah dia lah Im kan. Mungkin ada yang memang dalam keadaan sekarang ni ada yang mak bapak yang berkemampuan kan. Kalau seorang anak pun saya rasa pun tak lari 100 Im. Lebih dengan kasut dia, dengan apa semua, rasa lebih pun ada kalau dah 3-4 orang anak. Yalah. Tinggi juga kan. Betul. Tapi cerita pasal kasut baju ni semua saya ingat zaman sekolah saya dulu tu. Kenapa? Saya tahu saya kan suka kasut kan. Saya jaga kasut. Mana agak kaya ke pergi sekolah pakai kasut? Habis kau kaki ayam pergi sekolah? Tak ada lah. Maksudnya kasut apa yang kau pakai sekolah dulu? BM 2000. Oh, cantik. Brand. Yang bawah ada tapak macam kotak-kotak tu kan. Jadi pergi sekolah tu, masa tu pergi kantin yang ramai, pergi makan apa semua. Dia ada satu geng-geng ni yang memang cari pasal aja tau. Kali tengah beratur-ratur tu dia orang datang-datang kasut saya tu dipijaknya. Zaman sekolah kan dia suka pijak-pijak kasut nak kotorkan kasut orang tu kan. Kalau kasut putih tu memang dia jaki tengok kan. Dia jaki saya memang geram Saya ni nampak lembut, tapi kasut punya hal bila kotor saya ligan. Jadi belakang kantin pula dah bergaduh pula dah. Bergaduh lah. Gangster jugalah Angah ni. Tak, saya bukan gangster, tapi pasal saya dah geram. Kerja orang pukul bergaduh semua. Saya dah geram sangat. Silent macam tu. Tak, saya dah geram sangat, Jeb. Gangster tu kena bila Angah buat sikit kau. Dia defend. Saya kena dengan cikgu kena berdiri separuh Tangan lurus kena panjang ke depan. Berdiri tu kena duduk berdiri separuh. 10 minit pun tak boleh tahan tu. Yelah, dah sakit tu. Contoh tak baik lah. Budak-budak dengar contoh tak baik tu. Dah memang lah. Kalau dah buat tak baik kat sekolah macam tu, dia kena denda lah. Tapi kita ambil akibat dia lah. Kita ambil akibat dia. Perangai tak elok. Perangai tak elok. Akibat dia yang kena belakang tu. Saya digan. Okey, kita bagi Jack teka. Okey, apa tajuk dia? Kasut yang anda sayang. Kena bijak. Kan. Okey, jom dah bagi topik. Kenangan tak boleh dilupakan di sekolah. Jauh. Dia cerita kenangan dia tadi tu. Jauh.
Jauh. Segala penunggang semua keluar. Jom, cerita ni mesti banyak yang anda boleh kongsikan ya. Kenangan tak boleh dilupakan di sekolah. 0395432000. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Asadok dan Momentum Internet. Sebagai tanda solidariti kepada para peniaga, Najib Asadok ingin berikan 7 video strategi Facebook yang capai RM10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info ditarik pelanggan nongkos sekarang. Momentum. Wow. Meja bulat pagi ni topik kita kenangan tak boleh dilupakan di zaman sekolah ya. Okey, kita bersama dengan Mika. Hai Mika. Mika, selamat pagi Mika. Remak Yeah. Mika. Khabar. Alhamdulillah. Nak cerita sekolah mana ni dulu ni? Dulu saya sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Bandar, Kota Tinggi, Johor. Okey. Cerita sekolah rendah lah ni. Dia masa nak UPSR tu, dekat UPSR kita ada kelas malam lah cikgu buat untuk support pelajar-pelajar kan. Buat ulang kaji semua. Kelas tambahan. So kelas tambahan lah. Jadi saya dan beberapa orang kawan yang nakal ni, kami datang awal. Kita solat maghrib di surau sekolah. Okey. Kemudian kita pakai telekong. Sebelum tu kita ambil kapur putih tu, kita sapu kat muka. Pakai telekong, kita sembunyi belakang pintu. Jadi putih tu. Jadi lampu semua tak buka ni. Jadi apa yang berlaku, kita dengar suara budak-budak perempuan lalu datang macam nak masuk kelas. Jadi bila pintu tu dikuak je, kita pun segah lah kan. Kali rupanya cikgu dah. Ada Kan saya. Cikgu tu terkejut. Dia jatuh, kami pun alamak cikgu. Tak sempat lari ke Antul. Aduh. Menyambatlah. Jadi sekolah rendah lagi dah macam tu Jadi malam tu bila belajar, kena berdiri. Kita 4 orang tak berani denda. Tapi mana itulah kenangan. siapa punya idea tu yang berani sangat tu? Awak ke kawan awak tu? Kita berempat lah yang berani. Tak adalah siapa nak kata siapa kepala dam dia. Macam itu idea tu pop up je. Yelah. Ni apa dia nak ngacau pelajar juga. Rupanya cikgu yang masuk. Mendapat dah tu. Cikgu masuk. Dapat bahagian. Tapi yelah. Saya ambil kesempatan ni lah untuk kenang kembali dan ingat kembali. Kalau tak silap saya masa tu Cikgu Rozia Jaafar, cikgu matematik. Cikgu Rozia Jaafar. Cikgu yang kita terkejutkan tu. Yelah. Semangat. Aduh, itulah kenangan saya. Kenangan ya. Okey, terima kasih Mika. Right, sama-sama. Mau tak terperanjat. Yelah. Tak berani. Saya menakut-nakutkan tak berani sebab saya pernah ada pengalaman. Nak nakut-nakutkan lah. Buat apa? Saya dengan kawan saya nak takutkan lah dengar ada orang jalan. Bila dia nak takutkan, rupanya yang tu kawan saya. Yang saya takutkan tu kawan saya. Faham tak? Dia dengan saya sama-sama nak takutkan orang. Sekali dengar macam suara dah dekat kan. Nak segar. Kita nak segar. Kita segar sekali dia. Habis siapa dengan kau tadi? Tata, budak yang terpakai telekong tadi tu. Kau nak buat misteri, adik. Pakai kapur. Okey. Kau masuk kau tu. Kau nak kita segar. Kau segar, bukan kau dengan aku ke tadi? Habis siapa dengan kau tadi? Seramnya. Toleh dah tak ada. Seramnya. Tak. Okey, jom meja pula bagi topik kita. Kenangan tak boleh dilupakan di sekolah. 0395432000. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Info ditarik pelanggan nongkos sekarang. Momentum. Wow. Meja pula pagi ni topik kita kenangan tak boleh dilupakan di sekolah. Abang Mek, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ceritanya bang? Surat panjang. Surat panjang. Okey. Kita zaman budak-budak dulu, kita dah 15 tahun, kita still pakai surat pendek. Tapi bila 1975, kita ambil LCE, kita kena pass ACE tu baru boleh pakai surat panjang. Tu kita punya target. Tapi kita ada problem. Saya ada grup 5 orang. Kita ada mathematic problem. Kalau fail math, you fail. Semua fail. Kita ni 6 orang ni, grup ni. Jadi kita math ni kita pull sikit. Belajar dengan satu kawan kita Cina ni. Jadi kita terpaksa upah dia lah. Kurang 10 sen.
Bila nawang ni, bila kita lulus saja, kita ambil SE tu, kita dapat grade A. Terus balik rumah minta duit ke mak bapak, potong tempah seluar panjang. Oh, itu dia. Lepas tu bila dulu kita jealous tau, bila kita form 3 bila kita nak pakai seluar panjang macam kan. Jadi bila you bayangkan lah, bila kita dah tempah first day pergi assembly, panggil apa assembly? Morning assembly. Punyalah belagak. Panjang kan. Dekat Bingang. Bayangkan kita kat kampung kita pakai seluar pendek. Raya pakai seluar pendek. You bayangkan pakai seluar panjang ni. Punya yang belagak 5-6 ekor ni. Lepas tu macam usaha kita untuk kira dalam pelajaran kita. Dahsyat tu. Bayar budak tu collect ramai. Bayar sepusin. Sponsor pun dah besar masa tu bang. Cina tu kawasan Cina tu nama apa dah lupa dah. Memang power lah. Nama orang belajar dia memang power lah. Maksudnya dia sendiri dah ada berapa set seluar panjang pun tak tahulah. Tak ada sebaya sama lah. Yelah kalau dah power sangat. Banyak betul seluar dia. Seluar panjang tu buat ukuran dia banyak. Okey. Yang manis tak dapat lupa. Baiklah Abang Ben. Terima kasih banyak Abang Ben. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SE tahu je. SE tahu. Sapi lah kita. Betul lah. Tapi betul lah dulu memang ada target tau. Kalau kita nak ni, macam saya dulu zaman saya samping. Samping. Kita kata darjah, tapi time tu sekolah lah kan. Sekolah agama ke sekolah ni? Sekolah agama. Kalau ni samping kala apa, ni samping kala apa. Dia ada senior, ada. Ada. Pasal kita dulu kat Johor kita kalau tak lulus pun tak naik sekolah agama. Tak naik. Dia kena sekolah Johor jadi tu. Kalau kau tak lulus, kau duduk lagi darjah tu. Kalau kau darjah 3 kan, kau tak lulus, duduk lagi darjah 3. Pakai samping lama. Pakai dia nak tahu kau darjah berapa. Okey, samping kalau samping. Okey, jom untuk meja pula pagi topik kita, kenangan tak boleh dilupakan di sekolah. 0395432000. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Tujuh video strategi Facebook capai RM10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info ditarik pelanggan Rokok sekarang. Momentum. Wow, tak pernah ditukar tu. Okey, meja pula pagi ni topik kita, kenangan tak boleh dilupakan di sekolah. Apa cerita Dila? Okey, tak ada cerita saya masa saya sekolah rendah. Masa tu waktu tu dah habis waktu rehat. Jadi masa tu kita lepas macam kita masa tu darjah 3. Darjah 3 lah masa tu ada, lepas waktu rehat tu ada kelas English, spelling lah. Macam kita ada macam ujian sikit. Betul. Dekat sekolah saya tu memang ada jalan shortcut lah, macam turun bukit macam tu. Pakai baju kurung. Lepas tu turun bukit tu tersadung, terus elok-elok je masuk dalam longkang, hidung kena kat birai longkang macam tu. Alamak. So, apa ni, hidung habis lah. Atas hidung memang berdarah apa semua lah. Gila. Lepas tu tapi yang pelik masa kawan-kawan bawa jumpa cikgu semualah. Tapi yang pelik masa tu cikgu relax je lah. Cikgu cuma bagi tisu je, bagi lap-lap. Baju semua dah penuh darah dah, tapi cikgu bagi tisu semua, lap-lap duduk. Lepas tu sambung buat spelling macam biasa. Ya ke? Kadang kalau macam gitu, bukannya apa, panas tu, hidung berdarah tu. Dia tak ada koyak, tak ada luka, tapi dalam kalau dia kalau panas dalam, hidung memang mudah berdarah tu. Atas hidung memang atas hidung. Mana luka? Luka lah, koyak lah. Mana sekarang Dila ada hidung ada sekarang? Ada. Hidung ada. Dia luka je. Bukan tanggal. Okey. Luka je. Bukan tanggal. Sampai habis sekolah lah. Sampai habis waktu sekolah semua. Lepas tu balik rumah. Masa tu arwah ayah tengok. Bengkak muka semua lah. Bengkak tu. 3 parut dah ni. Parut ada? Dapatlah 5 jahit. 5 jahit. Memang ada parut lah. Memang ada parut lah. Memang ada parut lah. Alhamdulillah, hati-hatilah pakai kain. Macam tu bukit pakai kain. Jadi sepanjang belajar tu memang sakit lah, nanggung tu lah. Sakit je, tapi macam okey je kan, budak-budak. Budak. Okey. Itulah. Ada lagi lah batang hidung. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Dila. Alright. Okey, bye.
Kalau kita pasal kenangan sekolah memang banyak macam-macam lah. Tadi idol dia ada lagi. Idol lagi. Dia bukan luka, dia jahit. Jelah dia. Bukan luka. Dia bukan panas. Allah Akbar. Banyak salah teka. Dia MU kalah pagi ni. Oh yelah. MU kalah tu tak apa kan. Macam rasa macam kenapalah tengok. Kalau tengok menang okey lah. Tengok kalah, lepas tu hari ni kerja. Itulah dia. Okey. Tapi itulah, tapi bila ingin menangkan Ronaldo skor okey sikit lah. Okey lagi lah. Okey sikit lah. Ya tu. Saya pasal tengok tu. Hari tengok pasal? Pasal saya tengok. Pasal saya tidur. Saya tahu dekat pukul 3 lebih dah. Bayern pula lepas tu. Tidur lah. Bangun pagi tengok kat sini. Kena lah minit kecederaan. Tahu-tahu tengok minit kecederaan sangat Yelah. Itulah punca lah tu. Itu lingkar tu. Dia boleh back pass lah. Aduh. Okey. Itu dia untuk menjawab pagi ni. Teruskan bersama kami pagi di Sinar. Menyinari hidupmu. Layan cheer. Capai RM10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info ditarik pelanggan Noko sekarang. Momentum. Wow. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Okey, kepada senari kita semua jangan lupa untuk menjadi pemenang terpantas untuk paling hebat dalam kerana anda berpeluang untuk menang sebahagian daripada RM8,000. Macam biasa kita nak beritahu senari kita semua, hari Rabu kita ada segmen Khidmat Nasihat. Kan kita ada pasal perundangan tentang mahkamah sivil, mahkamah syariah semua kan. Boleh dengan peguam ni. Dengan peguam lagi ni. Boleh. Tajuk dia tu yang best tu. Apa tajuk Undang-undang keluarga. Mahkamah Harun. Dia nak dengar juga ni apa cerita pasal undang-undang keluarga ni. Ada undang-undang rupanya. Alright. Okey, sekejap lagi di jam 8 kita ada segmen untuk Khidmat Nasihat. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Nak dikuasakan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Sebagai tanda solidariti kepada para peniaga, Najib Asadok ingin berikan 7 video strategi Facebook yang capai RM10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info ditarik pelanggan Noko sekarang. Momentum. Wow. Macam kita war-warkan tadi, sekarang ni kita ada segmen Khidmat Nasihat ya. Dan pagi ni kita bersama dengan Puan Fadlina Sidi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah Puan. Sihat. Kipas nombor berapa tu Puan? Kenapa? Nampak tudung bergerak-gerak tu. Biarlah aku mahu orang. Tajib tanya tadi kipas tu nombor berapa, dia kata nampak terbang. Kipas nombor berapa nampaknya Jad ya? Nampak. Okey, Puan Fadlina Sidi merupakan seorang peguam ya. Yep. Okey, dan topik kita pagi ni ialah merupakan tajuk kita ialah undang-undang keluarga. Jadi memang sesuai lah ni kita ni. Semua dah berkeluarga. Betul. Dia nak tanya Puan, soalan dia, apakah yang perlu saya buat jika wali tidak bekerjasama di hari perkahwinan? Bapa dan atuk pula dah meninggal. Sudah. Soalan Soalan yang sangat penting ya. Jeb ada anak perempuan, Cik Rahim ada anak perempuan? Hidup saya memang dikelilingi perempuan je Puan. Angah ada anak perempuan? Ada, 3 perempuan. Okey, ini bapa-bapa kena dengar betul-betul ya. Okey, baik, yang pertamanya dalam konteks syariah, memang ada satu kita panggil hak yang diberikan kepada anak perempuan untuk bawa bapa ke mahkamah sekiranya bapa tidak bersetuju dengan calon dia. Ini bukan soal derhaka tau. Jangan bapa pula anggap ni derhaka. Tidak. Ini memang hak yang diberikan oleh syariat yang dipanggil sebagai wali ingkar ya. Maknanya saya nak terangkan dulu konteks ni dulu ya. Maknanya dalam konteks wali ingkar ni, kalau bapa tidak ada alasan yang munasabah untuk menghalang perkahwinan anak perempuan tersebut, anak perempuan boleh pergi ke mahkamah syariah dan mohon prosiding di bawah wali ingkar ya. Jadi kalau dan wali ingkar ni hanya akan kalau bapa ada calon yang lebih baik ya, itu lain cerita lah. Maknanya mahkamah akan pertimbangkan antara calon bapa dan calon anak. Baik, dalam kes adik ini tadi Angah, dia kata bapa sudah tidak ada, datuk juga tidak ada ya. So datuk dan bapa ini adalah kita panggil sebagai wali mujbir. Maknanya wali yang memang mesti dibawa dalam majlis akad nikah. So kalau tak ada 2 orang ini, maka wali akan berpindah. Dia tidak terus automatik jadi wali hakim ya. Dia kena pergi dulu. Kalau dia ada abang,
kalau dia adik lelaki, ya, jadi maknanya dia akan berpindah terlebih dahulu. Tapi katakanlah abang dan adik lelaki ni dia rasa berat tanggungjawab tu, ataupun adik ni masih lagi masih umur 3 tahun, minum botol susu lagi, pakai puting lagi, ya, tak boleh jadi wali lagi. Jadi dia kena pergilah kepada wali hakim, kerana wali yang sedia ada tu barangkali belum cukup umur dan sebagainya. Ya. Jadi wali hakim ini kita ibarat sebagai bapa kita di mahkamah lah, ya. Maknanya dia yang akan memberikan kebenaran untuk berkahwin. Jadi bagi adik yang bertanya tadi, sekiranya sudah tidak ada lelaki lain yang lebih, maksudnya adik-beradik lelaki tidak ada, maknanya dia boleh pergi dan membuat permohonan di mahkamah syariah untuk mendapatkan perkahwinan dengan kebenaran daripada wali hakim. Kalau dengan bapa ni saya nak pesan, ya, jangan anggap ia sebagai satu benda yang sukar sangat sehingga kita pula buat keputusan pergi kahwin dekat sempadan. Ini tak boleh, ya. So kahwin kat sempadan ni satu kesalahan besar, sebenarnya dia adalah jenayah besar dalam negara, ya. Orang ingat ini orang kata jangan ikut hatilah binasa, ya, sebab kesannya saya nak pesan sangat susah, ya. Pendaftaran, kemudian kalau poligami pun jadi susah kerana poligami tanpa kebenaran, kemudian kena denda lagi kerana perkahwinan tanpa kebenaran dan sebagainya. So implikasi-implikasi ni kena fikir panjang. Jadi tak apa sebenarnya pergi mahkamah dan filekan untuk wali ingkar. So tapi kalau memang dah tak ada, maknanya kena mohon. Kalau tak ada wali yang lain, kena mohonlah sebab untuk wali hakim. Itu sajalah jawapan saya. Okey. Cuma tadi pun kata tadi, kalau anak perempuan saya dia ada pasangan yang dia suka, pilihan dia, saya pun ada pilihan saya. Mana benda tu boleh dirunda dalam mahkamah? Dia macam ni. Mahkamah akan pertimbangkan, dia akan tengoklah. Katakanlah dia punya pilihan tu maknanya pilihan bapa tu dari segi wajahnya, agamanya, pekerjaannya jauh lebih baik daripada pilihan dia. Jadi mahkamah akan gunakan budi bicara mahkamah lah untuk menasihatkan dan juga memberikan pertimbangan lah, ya. Tapi benda ni kadang-kadang ialah kalau realitinya kan, ya, jaranglah bapa ada calon. Itulah. Yalah, cuma kalau tapi dia tak setuju tu selalu. Dia tak setuju tu macam-macam perkara. Kadang-kadang sebab dia bergaduh dengan maknya kan, bercerai dengan maknya, jadi perceraian tu mungkin bitter sikit, mungkin lepas perceraian tu tak baik, jadi dia tak nak dengan sengaja. Yang kedua, mungkin dia sendiri hilangkan diri, jadi anak cari tak jumpa, ya. Banyak kes macam ni sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bercerai sekalipun, saya nak pesanlah pada ibu-ibu, jagalah hubungan dengan bapa. Kalau kita ada anak perempuan, especially bila anak perempuan sampai masa nak kahwin nanti, jadi susah nak cari tu, ya. Kena tampal iklan satu Malaysia nak cari dan sebagainya. So, kita kena belajarlah untuk hidup dengan mengekalkan hubungan yang baik, ya. Kalau tak baik tu susah nak katalah, tapi kalau baik, kalau boleh baik dan boleh communicate tu lebih baik lah. Saya ingat anak bila cukup umur 18 tahun ke atas tu, dia mempunyai pilihan yang sepenuhnya untuk menentukan masa depan dia dengan siapa je nak kahwin, dengan apa. Itu kalau bapa yang begitu saya rasa Cik Rahim adalah bapa yang terbuka lah, ya. Maknanya dia memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk buat pilihan dan menghormati pilihan anak tersebut. Tetapi dalam konteks akad nikah ini, memang kita ada satu konsep wali yang sangat besar yang mesti dipatuhi oleh semua, ya, anak perempuan, walaupun bapaknya memberikan kebebasan, ya. Tetapi dalam konteks untuk menyerahkan, ya, akad tu dan cukup syarat pernikahan itu, wali itu masih lagi diperlukan dan masih lagi menjadi satu kewajipan dan syarat sah perkahwinan. Jadi mari kita kena terangkan juga peranan kita menyerahkan anak perempuan kita kepada bakal suami ni. Itu dia belasan daripada Puan Fadilah Siddiq, ya. Dan lepas ni kita akan terus bersama dengan Puan Fadilah Siddiq dalam segmen Himat Nasihat. Dan anda boleh, kalau ada muskilan nak bertanya dengan Puan tentang undang-undang keluarga ni, jom 0395432000. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinar Hidupmu, layan je. Wow. Untuk pagi ni kita bersama dengan Puan Fadilah Siddiq selaku peguam dan segmen kita Himat Nasihat, ya. Dan topik kita undang-undang keluarga. Silakan kita tengok dekat WhatsApp. Okey Puan, ada satu WhatsApp Puan.
berkenaan dengan masalah ni lah. Dia dah bertunang. Awalnya dah bertunang, kemudian selepas bertunang tu dia tahu ada apa panggil buruk daripada tunang dia tu lah. So dia tak teruskan lah hubungan tu. Tak jadi kahwin lah. Tapi malangnya pasangan dia paksa dia untuk kahwin juga, dan dia mendapat ugutan dan juga kekerasan katanya. Jadi macam mana, apa jalan keluar yang perlu dilakukan oleh perempuan ni? Okey, alright. Terima kasih Cik Rahim. Saya ingat ini sangat penting ya, untuk kita betul-betul faham konsep perkahwinan ini. So konsep perkahwinan ini pertamanya mestilah berdasarkan kepada beberapa perkara dan tidak boleh diugut dan dipaksa, dan dia mestilah dalam keadaan rela kerana ia akan memikul tanggungjawab yang cukup besar ya. Dan perkahwinan ini mengikat ya, dengan akad dan juga satu lagi taklid. Ini masing-masing 3 orang ni depan saya ni ingat tak lagi taklid masing-masing? InsyaAllah. Nanti kita check lah masing-masing ingat lagi tak taklid dia. Okey, bila bercakap tentang kahwin paksa ini, ada beberapa situasi. Kalau sebelum akad nikah kita boleh buat satu yang kita panggil sebagai putus tunang ya. Tetapi putus tunang ini katakanlah tanpa alasan yang munasabah ya, bekas tunang kita ni boleh bawa kes kita ni ke mahkamah dan tuntut semula semua perbelanjaan yang telah dikeluarkan untuk pernikahan tersebut ya. Ini kita panggil sebagai putus tunang ya. Jadi putus tunang ni pun ada kesan dia di sisi undang-undang keluarga Islam. Jadi kalau putus tunang tanpa sebab yang munasabah, boleh tuntut balik segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan untuk pernikahan. Tetapi kalau sudah berkahwin ya, saya pun barangkali kita kena tengoklah situasi masing-masing. Ada barangkali suasana ketika itu dia tak mampu nak menyatakan dia punya bantahan terhadap perkahwinan tersebut. Barangkali paksaan tersebut membuatkan dia mengalami tekanan perasaan dan mengikut sajalah sebab mungkin dia tengok kemah dah pacak ya, orang kampung dah buat kenduri dan sebagainya, kompang dah bayar dan sebagainya ya. Tapi saya ingat ia tidaklah menjadikan sehingga tak ada jalan keluar ya. Kita kena tengok jugalah kalau sehingga kita panggil orang tu ugut sampai pisau di leher, ataupun orang tu ugut nak bunuh diri dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini sebenarnya mesti kita nyatakan ya, kerana ia melibatkan nyawa. Maknanya kena segeralah bagi tahu sama ada keluarga dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya sudah bernikah tapi masih lagi rasa tak selesa ya, jadi jalan keluar seterusnya sama ada untuk kaunseling ya, ataupun memfailkan perceraian. Saya memang berat sikit nak sebut failkan perceraian ini, tetapi realitinya Angah, Rahim, kita biasa je ya sebenarnya mengendalikan kes-kes yang hari ni menikah ya, malam bergaduh, besok dia dah failkan cerai. Ada. Memang ada ya, yang memang lepas 3 hari, lepas minggu, lepas sebulan. Biasalah bagi saya lah yang mengendalikan ini ya. Jadi memang akan ada isu-isu tu. Tapi percintaannya lama 7 tahun ya. Tapi bila masuk saja pernikahan, dia tak boleh langsung dah. Bila once dia discover, macam ni rupanya dia. Malam pertama pun dah macam ni orangnya rupanya ya. Jadi memang jalan keluar tu insya-Allah ada. Cuma bagaimana kita nak address, sama ada nak ambil pendekatan, maknanya kita beri peluang ataupun mengambil keputusan untuk maknanya menamatkan perkahwinan tersebut. Itu saja daripada saya. Baik. Untuk segmen Himat Nasihat, kita akan bersama dengan Puan Fadilina Siddiq ya. Dan topik kita pagi ni undang-undang keluarga. Kalau anda ada soalan tanya dengan Puan Fadilina, boleh hubungi kami di 0395432000 ataupun talian sinar di 0163260000. Pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Momentum. Wow. Segmen Himat Nasihat pagi ni kita bersama dengan Puan Fadilina Siddiq selaku peguam, dan topik kita pagi ni undang-undang keluarga. Mari Aim kita bacakan harmoni. Nak menang. Angah naik tinggi, aku lapik bawah. Cantik lah tu, nampak bila sedap kan. Lain sikit. Lain sangat. Okey Puan, ni daripada WhatsApp dia tu Puan soalan dia, saya dah hidup bersama 20 tahun bersama dengan bekas suami saya, kemudian dia bercerai, dan dia kata bagaimana saya nak menuntut harta sepencarian, dan apakah jenis tuntutan yang boleh saya tuntut tu lah, dan bagaimana saluran yang hendak saya lakukan untuk buat tuntutan tu.
sebenarnya bagi seorang wanita yang telah pun melalui proses perceraian, ada beberapa tuntutan yang sangat penting ya. Tetapi dia bergantunglah, setengah orang dia memang akan tuntut semua, setengah tu dia akan tumpukan kepada tuntutan-tuntutan yang besar sajalah ya. Kerana kita pun tahu proses undang-undang ini lama, dan barangkali apabila menggunakan hikmat peguam tu barangkali tak semua orang mampulah ya. Walaupun kita kena ambil juga pengetahuan dan ambil juga maklum bahawa banyak sekarang ni bantuan-bantuan guaman yang diberikan sama ada oleh pihak kerajaan maupun pihak peringkat negeri maupun swasta. Baik, kita ada pertamanya hadanah ataupun hak jagaan, dan hak jagaan ini pecah dua lagi ya, iaitu hak jagaan kekal dan hak jagaan sementara ya. Yang kedua adalah nafkah ya, nafkah anak. Nafkah anak ini juga pecah dua, nafkah kekal dan nafkah sementara. Kemudian untuk isteri khusus untuk isteri ni kita ada mut'ah, iaitu sagu hati perceraian. Kedua adalah iddah, untuk bagi tempoh selepas perceraian yang 3 kali suci tu ya, paling kurang untuk 3 bulan lah ya, kalau senang kira, tapi kita kena gunakan term yang betul, 3 kali suci. Yang ketiga adalah harta sepencarian ya, iaitu apa sahaja harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan. Dan yang terakhir, kalau ada nafkah tertunggak ataupun dan hutang ya. So nafkah tertunggak ni kepada suami-suami saya nak pesan lah ya, nafkah kepada isteri ni kena bagi betul ikut masa, kerana kalau ada lapse ya ataupun sebarang kecuaian, isteri boleh tuntut sebagai nafkah tertunggak. Dan hutang perkahwinan ini juga mesti diselesaikan. Apa-apa saja hutang kalau sebut dengan isteri hutang, maknanya kena bayar ya. Sebab tu kena hati-hati ya, termasuklah juga semasa akad nikah. Ini pun Jeb, banyak juga orang lelaki masih lagi berhutang mas kahwin Jeb. Ini cerita lama 20 tahun tapi tak bayar-bayar. Inilah dia ya. Malulah kalau mas kahwin ni anak dah 18 tak bayar-bayar lagi ya. Jadi memang kena bayar ya. Jadi semua tuntutan ini hendaklah dibawa ke mahkamah syariah, tapi saya nasihatkan untuk perempuan untuk dapatkan nasihat terlebih dahulu ya, sama ada pergi untuk dapatkan nasihat guaman daripada mana-mana peguam syar'i ataupun ke Jabatan Bantuan Guaman yang boleh memberikan nasihat secara percuma, supaya perempuan lebih faham dan tahu bagaimana untuk menuntut. Sebab kita ni ada pantang larang dalam tuntutan ni, Cik Rahim ya. Satu, jangan tuntut ketika marah. Kalau tuntut ketika marah, kita punya niat sudah tidak betul ya. Maknanya niat kita memang nak musnahkan orang itu, bukan suami ya, ataupun nak miskinkan dia, nak mufliskan dia. Jangan ya. Tak elok. Jadi niat itu sangat penting. Niat itu adalah menuju kepada untuk mendapatkan keredaan Allah dan juga mendapatkan hak kita, khususnya kalau melibatkan anak-anak ya. Jadi ini sangat penting ya. Pantang larang ini sangat penting ya, supaya kita dapat tengok dengan rasional ya. Masalahnya bila kita terlalu marah nak tuntut daripada bekas kita tu, ex kita tu, jadi kita tak rasional, tuntutan sampai misalnya 3 bilion padahal orang kerja. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Kita kena lihat kepada kemampuan dan juga keperluan yang mesti khususnya untuk kanak-kanak, kalau ada anak-anak, untuk nafkah anak. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Puan. Okey, untuk segmen Himan Nasihat kita kata bersama dengan Puan Fadlina Siddiq selaku peguam dan atau kita bagi ni undang-undang keluarga ya. Kalau anda ada soalan nak bertanya, 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Pagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Percuma info ditarik pelanggan Nokon sekarang. Momentum. Wow. Segmen Hikmat Nasihat pagi ni kita masih lagi bersama dengan Puan Fadlina Siddiq selaku peguam, dan topik kita pagi ni undang-undang keluarga. Kita bersama dengan Encik Sahir. Selamat pagi Encik Sahir. Ya, selamat pagi ni. Silakan bertanyakan soalan dengan Puan Fadlina. Ya, okey, saya nak bertanya pasal hukum anak yang boleh bawa bapa yang tak setuju dengan pilihan anak tadi. Contohlah kalau pilihan anak tu adalah mereka yang orang kata jenayah lah, adakah anak tu boleh bawa benda tu ke mahkamah juga? Sebab bapa dah tahu yang lelaki tu adalah penjenayah, tapi anak perempuan ni nak juga. So macam mana pandangan Puan lah? Alright, kita dengarkan jawapan pada Puan Fadlina ya, Cik Sahir ya. Saya rasa soalan tu memang sangat dekatlah dengan hati saya, sebab memang inilah antara isu-isu yang sekarang ini cukup banyak. Apabila bapa ini dia
ialah bapa kan dia sayang anak dia, jadi bila tahu bakal menantu tu ada beberapa perkara ataupun sikap-sikap dan terlibat dengan jenayah, memang bapa sangat concern lah. Yang pertama, anak ini mestilah kita ada proses runding dengan anak ini, ya. Jangan terus mengamuk, jangan terus marah ataupun kecam pilihan dia ni. Jadi panggil dia dulu, buat sesi runding cara dengan dia, panggil, bercakap dengan dia. Proses ini kena berlaku, ya. Sebab masalahnya ialah apabila proses ini tidak berlaku, jadi dia punya bila sampai ke mahkamah tu dia dah terlalu bitter, orang kata, dah terlalu kritikal, hubungan dah tak baik. Selepas proses runding cara itu berlaku, katakanlah dia masih juga bakal suami ni masih juga tidak berubah, ya, malah terus so apa yang berlaku seterusnya kalau anak sudah pun kita panggil memfailkan ataupun buat permohonan untuk bernikah. Jadi sekiranya bapa enggan menandatangani surat menyurat berkaitan dengan pernikahan tersebut, maka kes ini akan dibawa ke pejabat agama. Sekali lagi untuk kaunseling di pejabat agama, ya. Jadi proses kaunseling ni akan terus berlaku sehinggalah pihak-pihak mencapai persetujuan, atau katakanlah memang tidak ada persetujuan, maka akan pergi ke mahkamah untuk proses wali ingkar. So semasa dalam proses mahkamah wali ingkar ini, tugas bapa adalah untuk menyediakan bukti lah, ya, yang menyatakan bahawa calon bin sipolan ini tidak layak untuk berkahwin dengan anaknya kerana pertama adalah penjenayah, misalnya kena buktikanlah ada tak laporan-laporan polis. Yang kedua, menyatakan pada mahkamah lah, ya, kenapa calon ini tidak wajar, dan tetapi kita kena ingat juga, ya, proses ini di mana-mana pun, ya, akan berlaku beberapa perkara yang kita kata implikasi dia lah, ya. Yang kedua, kita juga kena buat satu aku janji lah. Maknanya katakanlah kita nak elakkan benda-benda buruk ini berlaku, aku janji misalnya bakal suami ni hendaklah melaporkan diri, sekiranya terlibat dengan dadah, kena laporkan diri kepada AADK ataupun menjalani ujian air kencing. Maknanya kita boleh buat kita panggil sebagai term-term tersebut. Dan satu lagi, barangkali kita boleh letak taklid untuk anak perempuan kita, tapi kena dipersetujui lah. Maknanya sekiranya maknanya suami dia itu mengambil dadah, ya, dengan pengetahuan atau tanpa pengetahuan isteri, maka datulah talak satu misalnya. Itu untuk kita ikat dia supaya dia memang betul-betul merasakan tanggungjawab ini penting. So masalahnya ramai yang tak tahu, maknanya pasangan, kehidupan lampau, kehidupan gelap, sisi gelap pasangan ni yang kita risau, ya. Memang ini antara isu-isu yang sangat penting, ya, untuk dijelaskan dalam masyarakat. Jadi saya doakan Pak Cik Suhairi punya urusan ataupun kalau dia mana-mana bapak lah dia dipermudahkan, tetapi macam mana saya pesan tadi, yang penting kena bercakap sendiri, nasihat secara lembut dahulu, kerana ia melibatkan, dan kita tahu orang anak muda ni kalau tengah bercinta, yang kita semua pernah muda, kan. Saya teruk loh, dan masih muda lagi sekarang lah, kan. Pernah bercinta ni, ya Allah, susah nak nampak benda-benda buruk ni. Yang orang tua ni lah yang kena pandu mereka. Yalah. Dan memberikan dia panduan macam mana untuk melihat kehidupan ini, ya. Itu sangat penting. Jadi sebagai ibu bapa, kita pun kena belajar menerima pandangan anak-anak kita, dan anak-anak kita pun kena appreciate lah bila kita sebut tentang nasihat tentang pasangan ini, dia kena dengar. Wah, terima kasih banyak lah Puan. Pasal apa, yelah, kita ni anak perempuan ramai. Saya pun bercerita dengan Naim, anak kita dah rasanya 5-6 tahun, besok dah ada calon dah tu. Pasti insyaAllah kita jumpa perkara-perkara macam gini, kan. Betul. So ni satu perkongsian yang cukup baik untuk kita semua dalam Malaysia. Dan dapat menantu lah. Dah, tapi masih memilih lah yang kaya. Okey. Puan, Puan, terima kasih banyak atas perkongsian pagi ni, insyaAllah. Terima kasih, Puan. Ada kita jumpa lagi, Puan, ya. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Alright. Assalamualaikum. Itu dia segmen Hikmah Nasihat, ya. Okey, tukar bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Percuma, info ditarik pelanggan Noko sekarang. Momentum. Wow. Satu hari satu kata petikan dari Kamus Dewan edisi. Apa dia, kah? Perkataannya ialah menggaram. Menggaram. MENGARAM. Menggaram. Mana yang suka masin ni suka lah. Sedap ni. Dia sekali dengan mengunyit sekali. Komplit semua. Kau bawa sampai ke situ. Yelah, betul tak? Salah. Salah. Mana bukan bahan masakan ke apa, bukan lah. Bukan. Ini berkenaan dengan perasaan. Perasaan. Geram. Dia ada kat marah. Situ. Dia ada dekat situ. Menyirap.
Dia ada dekat situ. Oh. Dia perasaan memendam. Dia ada dekat situ, Im. Baran. Betul, Im. Itu dia, Im. Ada dekat situ. Dia punya ujung betul tu dendam, Im. Depan dia tu perasaan menaruh dendam. Menaruh dendam. Kita kalau boleh jauhkanlah, janganlah berdendam. Janganlah ada sifat-sifat atau perasaan begini. Dendam kenapa? Maafkan je lah kalau ada salah silap ke apa kan. Ya, betul. Kalau dendam ni susah nak move on ni. Ya. Susah nak move on, susah. Dia jadi susah untuk kita sendiri, betul. Kita kata terfikir benda lah tu kan. Itulah dia. Hati sakit apa semua. Kenapa ambil tu? Ambil lain patutnya. Pasal saya ni sedap menggaram. Allah. Pasal. Apa hal kau ni? Okey, itu dia ya, menggaram. Selalu kalau dua orang kau jawab cepat dua orang tak ada saingan. Jadi kalau melawan ni saya tak sanggup nak kata orang tu menjatuhkan orang lain. Betul lah tu. Kalau sendiri tu kan cepat je jawab. Oh, tak nak jatuh orang lain. Okay. Mulia tak? Mulianya. Tenang bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Strategi Facebook capai RM10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info ditarik pelanggan lokal sekarang. Momentum. Wow. Sekarang kita bersama dengan pemanggil terpantas untuk PhD ya. Okey, kita bersama dengan Kak Zaliha dan juga Sam. Wow, mana Kak Zaliha ni orang pertama, yang Sam adalah yang kedua Orang kedua, betul. Okey, soalan saya ni hari ni kategorinya adalah matematik ya. Allah. Okey. Ini matematik sederhana je. Dia bukannya ada formula tak ada. Sederhana je. Sederhana je. Sebaik saja soalan dibaca, maka 10 saat masa akan berjalan Okey. Sebab tu kita akan ambil jawapan yang terakhir lah daripada sebelum 10 saat tu. Kalau dah bersedia, saya ajukan soalan untuk Zaliha dulu Okey, Zaliha Okey, dengar soalan kategori matematik ini. Soalannya adalah, panjang diameter lingkaran adalah berapa kali panjang jejari? 10 saat sekarang. Soalan bertanya? Panjang diameter lingkaran adalah berapa kali panjang jejari? Jejari. Jawab je. 10. Berapa kali? 10. 10 Baiklah. Itu jawapan Kak Zaliha. Baiklah, untuk soalan kedua untuk Sam. Okey. Bersedia Sam Ya. Apakah unit SI bagi isi padu? 10 saat. Isi Unit SI untuk isi padu. Apa dia? KG. Ya. Okey, baiklah. Untuk Kak Zaliha, minta maaf, jawapan dia adalah 2 bukan 10 Kak Salah lah. Maknanya kalau Sam jawab betul, Sam akan bawa pulang RM200. Kalau gagal, maknanya duit dua-dua tak adalah kosong-kosong lah. Apakah unit SI bagi isi padu? Jawapannya adalah meter padu. Maaf Sam, anda pun gagal Sam. Salah juga. Tak ada rezeki pagi ni. Tak ada rezeki dua-dua. Terima kasih. Okey. Boleh cuba lagi. Alright, itu dia tu bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Najib Asadok dan Momentum Internet sebagai tanda solidariti kepada para peniaga. Najib Asadok ingin berikan 7 video strategi Facebook yang capai RM10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info ditarik pelanggan lokal sekarang. Momentum. Wow. Dah nak sampai hujung. Nak cakap sama tu, momentum ke wow? Wow. Oh, saya dah terbalik pula momentum. Momentum tu aku je. Wow, tu kita bertiga. Sebab bila berselang-selang kejap Angah kerja, Angah tak kerja, saya buat Pak Angah tu. Saya keliru tu. Macam besok saya ambil Pak Angah balik kan. Jadi saya dah tahu dah mana saya ni. Momentum ke wow? Yang wow tu biasa settle kan. Baca je. Kau momentum je. Besok Angah cuti ke Angah? Besok tak ada apa. Besok saya ada hal untuk family saya sikit. Mama ketepikan kerja Jangan macam itu Im. Ini emergency Im. Cakaplah emergency kan. Tanya urusan tadi tu. Tanya. Kalau emergency kita tahu. Kita faham lah emergency. Okay lah. Angah mana tak pernah emergency Yelah. Angah punya emergency tak ada break kan. Ni nak tanya ni pasal Ronaldo tu. Kenapa? Pagi tadi baca berita, dia tendang bola kena dekat apa? Kena dekat orang yang jaga pandang. Tapi dia datang tengok orang tu. Orang tu gebah Im.
Ya ke? Gebah berita tulis gebah orang tu. Saya tak Jadi tengok. kita nampak gambar Ronaldo pergi jumpa, pergi tengok orang tu lah. Agaknya masa tengah warm up. Bukanlah sengaja. Bukan. Tak sengaja, dia tak sengaja. Dia cakap dia besar-besarkan benda ni. Apa? Orang tak sengaja yang kau nak ajar kan. tak tendang dia hebat lah. Kalau Maksudnya betul gitu. tendangan dia tu Power bukan lah. biasa-biasa lah kalau sampai orang gebah. Yelah. Jadi power dia pergi lah. tengok Dia pergi tengok orang tu. Dia pergi tengok nampak dia pergi tengok. Bagus lah dia Ronaldo Yelah bagus lah. Tendangan dia. Ya. Tak dia orang dia pun bagus. Dia jaga imam. Dia tenang dia gebah. Imam bagi tu main kan dia tenang dia gebah. Dia tendang. Tendang duduk ada. Tendangan duduk. Tendangan duduk. Imam. Ni besok dia main lagi. Dia tak berhenti. Tak berhenti. Nampak dia main bola tadi tu. Tengok cerita dia tak stoki sampai ke dada. Aduh, Imam. Okey, kita dah sampai penghujung hari ni dan kita nak ucapkan terima kasih kepada pelayanan kita dan sebentar nanti teruskan bersama dengan Dina Nazir dalam Sinar Solo. InsyaAllah, kalau ada rezeki, besok jumpa Aim dan juga Jeb, ya? Besok kerja? Confirm kita ada. Terima kasih, ya. Kita dah cakap lah. Boleh tanya, Pak Angan tak ada. Yalah. Datang aja. Confirm lah. Siapa nak dengar? Jeb buat opening, datang. Kita dengar. 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 Takut-takut dekat opening tu ada masuk klien. Sebab dia orang dengar macam sedap kan. Nak masuk itu lah. Nak masuk. Dia lah klien kan klien. Memang betul-betul lah. Rezeki. Tapi dengar cerita, ada. Tapi bukan wow. Hoi! Okey, jom. InsyaAllah ada rezeki besok kita akan berjumpa lagi. Salah silap kami mohon ampun dan juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan share. Terima kasih semua.